Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Maawi TV. Hari ini aku nak buat video berkaitan dengan dunia otomotif di Indonesia. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe YouTube channel aku ni, sebab sekarang jumlah subscribernya sudah melebihi 5,000 subscriber. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi aku tengah road to 10,000 lah. Okey, jadi hari ini sebenarnya aku nak cerita tentang model yang terlaris di Indonesia pada tahun 2021, iaitu spesifik pada bulan Julai. Kita tahu di Indonesia ni adalah pasaran yang terbesar di Asia Tenggara untuk pasaran kenderaan, kerana penduduknya lebih kurang daripada 200 juta umat. Jadi dekat situ jualan untuk sesebuah model kereta ni adalah penting. Jadi sebab tu kenapa banyak sebenarnya syarikat-syarikat besar membuka dia punya syarikat di Indonesia. Okey, dan sebab tu kenapa di Indonesia ni banyak pilihan kenderaan-kenderaan yang dijual di sana, kerana marketnya besar berbanding kita yang hanya ada dalam 30,000 umat. Okey, jadi kalau berdasarkan statistik daripada 10, aku nak senaraikan hari ini adalah 10 kereta paling laris di Indonesia sepanjang bulan Julai 2021, dan berdasarkan 10 model yang aku senaraikan ini, okey, didapati bahawa 5 model daripada 10 tu adalah jenis MPV. Menariknya MPV-nya adalah MPV jenis low. Okey, low ataupun pertengahan lah, kebanyakannya low. Dan 4 unit atau 4 model adalah SUV, manakala hanya satu saja model kereta biasa, itu pun bukan sedan tapi sebaliknya adalah hatchback. Okey, dari segi jenama pula, daripada 10 kereta yang terlaris di Indonesia sepanjang bulan Julai itu, Toyota menguasai 6 kenderaan, manakala Honda menguasai 2 kenderaan. Jadi ada 6 campur 2, 8. Jadi ada 2 lagi model, iaitu Mitsubishi 1 dan satu lagi tak silap aku Daihatsu. Itu pun adik-beradik Toyota juga. Alright, jadi kalau kita tengok di pasar Indonesia ni, sebenarnya penting untuk model-model MPV ataupun model-model 7 tempat duduk lah, tak kira MPV ke SUV ke, sebenarnya sangat penting untuk model 7 tempat duduk ni, sebab pasarannya memang perlukan kenderaan macam tu. Jadi terutamanya untuk low MPV lah. Kalau kat sana dia panggil LMPV, kalau kat sini kita panggil MPV segmen B kan. Kalau kat sana dia panggil low MPV lah, MPV yang kelas bawah lah maksudnya. Jadi jom kita mulakan 10 kereta paling laris di Indonesia sepanjang bulan Julai 2021 sebentar lagi. Baik guys, di tempat ke-10, kereta paling laris di Indonesia adalah Honda HR-V, sebuah SUV yang juga laris di pasaran Malaysia. Okay, jadi di Indonesia ianya dijual sebanyak 1,764 unit sepanjang 1 bulan saja, iaitu bulan Julai. Manakala di tempat yang ke-9 adalah Daihatsu Rocky. Okay, Daihatsu Rocky ni adalah kereta yang kalau di Malaysia adalah Pro 2 Activa. Okay, sebab Pro 2 Activa ni bukanlah diambil daripada Toyota Race. Okay, sebenarnya diambil langsung daripada Daihatsu Rocky. Okay, apa beza Daihatsu Rocky dengan juga Race ni adalah dari segi dia punya sifat premium dia je lah. Okay, jadi Rocky dijual pada jumlah 1,896 unit sepanjang Julai 2021. Tempat ke-8 adalah Toyota Kijang Innova. Okey, dah tak sebut Kijang lah, sebab sekarang disebut Toyota Innova. Sebabnya Kijang Innova ni adalah kerjasama Indonesia-Jepang. Okey, itu yang dinamakan Kijang, bukannya Kijang haiwan tu Jadi ianya adalah kereta kebanggaan Indonesia, iaitu Toyota Innova Kijang Innova, dan ianya dijual pada bulan Julai lalu sebanyak 2,103 unit. Okey, 2,113 unit. Okay, tempat ke-7 kereta paling laris di Indonesia sepanjang bulan Julai 2021 adalah Toyota Fortuner. Aku rasa ini adalah kereta yang paling mahal yang berada dalam senarai top 10 ni. Okay, dijual sebanyak 2,186. Fortuner ni sebuah MPV. Okay, bukan MPV lah, SUV 7 tempat duduk, dan ianya adalah di kelas bangsawan jugalah, sebab ianya berharga hampir 200,000 lah kalau dekat Malaysia ni kan. Okay, jadi pada aku dekat sana ianya adalah kelas atasan. Okay, jadi ianya dijual agak banyak lah, dan ini adalah kereta paling mahal dalam top 10. Okay, kita pergi kepada di tempat ke-6. Okay, kereta paling laris di Indonesia sepanjang bulan Julai adalah Toyota Calya. Okay, Toyota Calya ni sebenarnya dia
tak ada kat pasaran Malaysia. Dan dia ni sebenarnya hampir lebih kurang saja dekat Avanza. Jadi aku tak faham kenapa sebenarnya ada Calya dan juga ada Avanza dalam masa yang sama, sedangkan saiznya tak banyak beza dan ianya sebuah MPV 7 tempat duduk juga. Okay, dia dijual sebanyak 2,293 unit sepanjang bulan Julai yang lalu. Okay, tempat kelima, sebuah SUV yang juga ada di pasaran Malaysia, iaitu kembar kepada Daihatsu Rocky, iaitu Toyota Race, dijual pada 2,910 unit pada Julai 2021. Dan aku nampak bahawa orang Indonesia sukakan spesifikasi yang lebih baik sebenarnya. Okay, lagi satu, Race ni baru keluar berbanding dengan Rocky yang dah keluar lebih awal. Jadi satu lagi mungkin penggunaan brand lah. Okay, orang lebih suka Toyota berbanding Daihatsu. Okay, jadi Race dijual pada jumlah 2,910 unit pada Julai 2021 di Indonesia. Okay, di tempat yang keempat, sebuah MPV yang bergaya SUV, iaitu Toyota Rush. Okay, Toyota Rush ni kalau dekat Malaysia dah sejuk lah, dan Arus sebagai kereta yang paling dibeli lah, okay, berbanding dengan Rush. Okay, jadi di Indonesia ianya masih lagi laris dan hangat, dijual pada 3,263 unit sepanjang tahun 2021 bulan Julai. Okay, tempat ketiga. Okay, tempat ketiga adalah Honda Brio. Ini tiada di pasar Malaysia. Dia sebenarnya sebuah hatchback. Tak hatchback jugalah, sebenarnya dia macam bersaiz Azia je lebih kurang, tak silap aku. Okay, dijual dengan 4,361 unit di pasaran Indonesia. Okay, di Malaysia tak masuk Brio ni. Kalau masuk, aku percaya ianya memberi saingan yang hebat juga dan orang akan beli sebab bentuknya masih lagi masuk akal lah. Okay, jadi tempat yang kedua adalah Toyota Avanza, kereta sejuta umat di Indonesia, yang dijual pada 5,938 unit sepanjang Julai 2021. Dan ianya jatuh lah, tak adalah jatuh, tempatnya dirampas oleh sebuah lagi kereta. Dan sebelum ni memang Avanza ni ada kereta yang hot selling lah. Okay, dah lama sebenarnya, masih lagi orang beli dan orang percaya sebab orang Indonesia percaya kepada reliability. Okay, percaya kepada ketahanan berbanding dengan gaya rupa. Kalau di Malaysia dah tak ada orang beli dah kot Avanza ni. Okay, dan di tempat pertama, kereta paling laris di Indonesia sepanjang tahun 2021, iaitu pada bulan Julai, dijual sebanyak 6,974 unit, adalah Mitsubishi Xpander. Okay, sudah dikeluarkan lebih kurang 3 tahun. Xpander ni dah ada facelift, dah ada versi cross di Indonesia. Jadi sebuah kereta yang dipercayai sekarang ni oleh umat manusia di Indonesia, iaitu Mitsubishi Xpander, sebuah low MPV 7 tempat duduk. Jadi itu saja yang aku nak kongsi hari ini. Okay, 10 kereta paling laris di Indonesia sepanjang Julai 2021. Di Malaysia malangnya kita tak ada data-data ini untuk aku kongsi. Okay, jadi lagi satu, kita dalam PKP, jadi jualan tak boleh dibuat. Kalau jualan boleh dibuat pun susah sebenarnya nak cari data-data ni. Jadi kita jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like dan juga subscribe.